Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, pada petang ini kita sambung lagi pembelajaran PDPR kita, mata pelajaran ibadat. Tajuk hari ini rukun mandi. Okey. Rukun mandi ada 3 perkara. 1, niat. Okey, keterangannya diniatkan bagi orang yang berjanabah mengangkat janabah. Maksudnya kena baca niat sebelum mandi wajib. Mandi janabah tu mandi wajib. Tidak memadai dengan niat mandi semata-mata. Maksudnya waktu mandi tu bukan hanya dengan niat semata-mata, kena ratakan air ke seluruh badan. Yang ketiga, perempuan yang haid atau nifas hendaklah niat mengangkat hadas haid atau nifas. Maksudnya kalau perempuan yang haid dan nifas, dia nak mandi wajib, kena sertakan sekali niatnya, baca niatnya, niat apa? Untuk mengangkat hadas kerana haid ataupun niat kerana mengangkat hadas kerana nifas. Yang keempat, wajib disertakan niat pada ketika awal basuh anggota supaya dikira basuhannya. Maksudnya sebelum mandi kena baca niat dulu. Dan lepas baca niat, baru ratakan air ke seluruh badan. Baik, yang kedua, rukun mandi. Yang kedua iaitu menghilangkan najis. Keterangannya, 1, menghilangkan najis pada badan. Maksudnya, rukun mandi yang kedua, hilangkan najis. Najis ni apa? Najis iaitu air kencing, tahi, pada kemaluan kita lah. 2 kemaluan. Kemaluan hadapan dan kemaluan belakang. Mengikut Imam Ar-Rafi'i, tidak memadai dengan sekali basuh ke atas najis tersebut. Mengikut Imam Rafi'i ni tadi, Imam Rafi'i kata, tidak boleh dibasuh ke atas bahagian kemaluan tu tadi dengan sekali basuhan saja, kena banyak kali. Maksudnya kalau kita mandi tu dalam keadaan mencangkung, kita basuh dubur kita basuh kemaluan hadapan kita banyak kali. Sebab apa biar banyak kali? Sebab biar air tadi rata dan najis tadi dapat hilangkan. Yang ketiga, jika najis aini wajiblah dibasuh sehingga hilang sifatnya iaitu bau, rasa dan warna. Maksudnya kalau najis itu kelihatan, najis aini ni najis yang boleh dilihat dengan mata, maka wajiblah dibasuh sehingga hilang sifatnya. Ada 3 ciri-ciri sifat sifat pada najis. Apa dia? 1, hilang pada baunya. Kita boleh bau, kita boleh cium. Tahu kan bau najis macam mana, bau tahi macam mana? Bau air kencing tu macam mana? Air kencing tu baunya hancing, busuk, dan najis tahi tu baunya busuk. Rasa tu bukan kita guna rasa pakai lidah. Tidak, kita rasa tu maksudnya kita dapat agak, oh ini dah bersih, oh ini belum bersih, tu maksudnya. Dan warna, kalau tangan kiri yang memainkan peranan semasa menghilangkan najis, maka kita boleh tahu, oh warna tahi tadi warna coklat, air kencing tadi warna kuning. Contoh, kalau misalnya dah tak ada, maknanya 3 sifat ini, maknanya benar-benar yakin dan bersih bahawa najis itu telah suci dan telah tiada. Rukun mandi yang ketiga iaitu menyampaikan air kepada segala bulu-bulu dan kulit. Keterangannya, jika tertinggal seurat bulu, mandi tidak sah. Maksudnya sebelum semasa kita mandi wajib tu, segala bulu apa? Bulu roma, bulu pada misai, bulu mata, bulu pada kening. Kalau lelaki ada janggut, bulu janggut, maknanya air tu kena ratakan. Kalau tak sampai air tadi pada kulit, pada bahagian bulu tadi, maka mandi wajib itu tidak sah. Yang kedua, tidak wajib membasuh bulu dalam hidung atau pada mata kecuali terkena najis. Maka tidak wajib. Tidak wajib kita basuh bulu hidung, bulu bahagian dalam hidung. Dalam hidung kita ni ada bulu roma untuk bahagian hidung, untuk sekat abuk-abuk daripada masuk ke rongga hidung. Bulu-bulu hidung tu tak perlu kita basuh, melainkan kalau kena najis, ataupun bulu mata.
Tapi biasanya kalau kita mandi, air kita siram pada kepala, secara automatik air itu kena pada bulu mata. Itu tidak mengapalah. Yang ketiga, keterangan yang ketiga, rambut yang bersanggul atau tocang wajib diuraikan jika air tidak sampai ke kulit kepala. Sebaiknya sebelum mandi wajib itu, kalau perempuan rambutnya yang panjang, suka bersanggul, tahu sanggul? Ikat, disimpul, ataupun suka ikat tocang. Ikat tocang agak menarik lah. Tapi waktu mandi wajib tu kena huraikan. Huraikan ni maksudnya apa? Buka ikatan ni tadi. Kalau diikat pakai getah ataupun diikat pakai menggunakan sanggul, pakai besi dan sebagainya, kena buka. Biar apa? Biar waktu kita mandi wajib itu, air itu terus lalu dekat atas kulit kepala kita. Walaupun rambut tadi sangat panjang. Perempuan suka bela rambut panjang kan? Ditakuti kalau tidak dibuka sanggul ataupun dibuka tocang rambut tersebut, ditakuti air tadi tidak sampai ke kulit yang bahagian dalam. Itu yang menyebabkan mandi wajib tidak sah. Terangan yang seterusnya, wajib membasuh anggota yang zahir pada 2 lubang telinga dan hidung. Ini semasa mandi wajib. Hukumnya wajib membasuh anggota yang zahir. Anggota yang zahir ni maksudnya anggota yang kelihatan. Contohnya lubang telinga. Lubang telinga kita ni kan banyak pelipat-pelipat kulit. Apa yang perlu kita buat? Bukannya kita tuang dia air dekat telinga, tidak. Kita ambil dekat tangan, kita basahkan tangan, kemudian kita sapu dekat bahagian kelopak-kelopak kulit telinga ni. Pastikan air tadi memang kena rata bahagian kulit telinga. Kita tahu kan kulit telinga kita ni ada yang melengkung, kan? Jadi kita pastikan air tadi kena bahagian lubang telinga dan juga lubang hidung. Pastikanlah. Kalau tidak, air tadi tak sampai, maka mandi wajib tidak sah. Dan seterusnya, wajib menyampaikan air pada bawah kulfah, iaitu kulit yang menutup kepala zakar bagi orang yang belum bersunat. Ini lelaki lah. Lelaki yang belum bersunat. Tahu bersunat? Berkhatan. Maksudnya bahagian kemaluan hadapan lelaki. Apa nak buat? Semasa mandi wajib, bagi lelaki yang belum bersunat, berkhatan, maka wajib menyampaikan air. Maksudnya gosok-gosok kemaluan tu, bahagian kepala zakar. Kepala zakar ni bahagian kepala kemaluan lelaki. Wajib. Kalau tak gosok, siram-siram aja, ditakuti air tidak rata pada bahagian kulit kemaluan lelaki ni tadi. Sebab tu bila mandi wajib kena ratakan air, gosok, sapu-sapu sikit. Kalau ada daki tu kita buang. Kita ratakan air seluruh badan. Baiklah, seterusnya, perkara sunat ketika mandi wajib. Ada 10 perkara sunat ketika mandi wajib. Yang pertama, disunatkan menghadap kiblat. Perkara sunat ni kalau kita buat, kita dapat pahala. Tapi kalau kita tak buat, tak berdosa. Pertama sekali, disunatkan menghadap kiblat. Maksudnya kita mandi wajib tadi dalam arah menghadap kiblat. Yang kedua, membaca bismillah sebelum berniat. Maksudnya sebelum kita mandi wajib, kita baca, sebelum kita baca niat mandi wajib, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Itu juga dihukumkan sunat. Yang ketiga, membasuh 2 tapak tangan. Kita tengok tapak tangan kita ni macam bersih, tapi disunatkan untuk membasuhnya. Itu pun sunat. Yang keempat, menghilangkan segala kekotoran pada tubuh badan. Ketika mandi wajib, kita disunatkan menghilangkan najis ataupun kekotoran pada badan kita. Biar rata air tadi ke seluruh badan. Contohnya di bahagian kemaluan hadapan dan kemaluan belakang, bahagian pelipat-pelipat kulit. Yang kelima, mengambil wuduk dan niat sunat bagi mandi wajib. Kita mengambil wuduk. Semasa kita dah mandi wajib tu, kita ambil wuduk dan kita niat sunat bagi mandi wajib tersebut.
Seterusnya, yang keenam, menggosok pada anggota menggunakan tangan. Biasalah kalau kita mandi ni hukumnya sunat, kita gosok-gosok pakai tangan. Biar rata air tadi ke seluruh badan. Ada kotoran, daki, najis dan sebagainya, kita basuh. Yang ketujuh, mualat, iaitu berturut-turut. Berturut-turut ni maksudnya kita buat beberapa kali lah, banyak kali. Kita ratakan air dekat bahagian kepala, kulit kepala. Kita ambil air, kita sapu pada bahagian dalam telinga, lipat-lipat kulit telinga, bahagian hidung, pada bulu-bulu, pada kemaluan hadapan, kemaluan belakang, jari-jari kaki, jari tangan. Yang ke-8, perkara sunat yang ke-8 ialah mendahulukan anggota sebelah kanan waktu mandi. Waktu mandi disunatkan kita basuh. Kita mandi, kita basuh bahagian kanan dahulu. Tangan kanan, kaki kanan, tangan kanan, kaki kanan, kepala belah kanan, bahu belah kanan. Yang ke-9, melakukan 3 kali basuhan. Melakukan 3 kali basuhan semasa mandi wajib. Dan akhir sekali yang ke-10, menyelati bulu-bulu sebelum membasuh. Menyelati. Tahu menyelati maksudnya gosok-gosok lah pada bahagian bulu ni tadi. Biar air ni tadi sampai ke kulit. Kalau lelaki ni kadang-kadang bulu rumahnya tebal, bahagian kaki kan. Kena gosok-gosok lah. Janggutnya, misainya, bulu ketiaknya. Kadang-kadang ada bulu kemaluannya, kena gosok-gosok lah, ratakan air sehingga rata. Wallahu a'lam bishawab.